أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita melafazkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita izin serta limpah perkenan pada malam ini, selepas daripada kita telah pun sama-sama mendengar kuliah yang telah disampaikan oleh Samahah Mufti Negeri Perlis. Pada malam ini kita nak teruskan majlis ilmu kita, dan insya-Allah malam ini untuk hari ini merupakan finale ataupun penutup bagi siri secara formal kita untuk siri perkampungan sunnah bagi siri yang ke-8 untuk malam yang kedua ini, yang mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam yang kedua ini kita menampilkan gandingan panel yang telah pun digandingkan pada siri yang sebelum ini. Kalau tuan-tuan masih lagi ingat, kedua-dua panel kita juga merupakan gandingan yang sama, di tempat yang sama dan di kedudukan yang sama, tapi pakaian rasa macam lain sikit. Tahun sebelum ni ada serban warna merah, tapi sebab saya pakai kot. Tetapi moderatornya lain. Untuk malam ini insya-Allah kita akan bersama-sama dengan dua orang tokoh, yang mana kedua-dua tokoh ini tuan-tuan dan puan sekalian sangat berwibawa, berpengalaman luas dalam pelbagai lapangan dakwah, yang akan membicarakan tajuk kita pada malam ini, iaitulah penyelewengan kerohanian dan kesannya terhadap pemikiran khurafat. Penyelewengan kerohanian dan kesannya terhadap pemikiran khurafat, di mana kita memperkenalkan panel kita yang pertama, yang kalau tak diperkenalkan pun tuan-tuan memang dah kenal dah sebab beliau terkenal, iaitu yang pertama Dr. Kamilin Jamilin. Dan panel kita yang kedua adalah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur bin Drus. Kedua-duanya insya-Allah akan membicarakan sehingga ke jam 11 malam ini, insya-Allah. Kalau lewat tu tuan-tuan, saya balik dululah, dia orang sambung. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, tajuk kita tentang penyelewengan kerohanian. Saya nak terus pergi kepada soalan kita. Kita akan bersama-sama dengan Al-Fadhil Dr. Kamilin dahulu tentang, kalau kita melihat kepada tajuk ini doktor, kita akan mendapati tajuk ini seolah-olah memberikan satu gambaran kepada kita bahawasanya pentingnya kerohanian itu, dan kerohanian secara umumnya boleh dibahagikan kepada dua, iaitu yang sama ada kerohanian yang diselewengkan ataupun kerohanian yang tidak diselewengkan. Sebab tajuknya penyelewengan kerohanian. Kalau kita melihat kepada ayat-ayat dalam Al-Quran, seolah-olah memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya jiwa kita itu dibersihkan. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, doa yang dibacakan oleh baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ketika mana Nabi Allah Ibrahim berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membangkitkan daripada kalangan umat yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Ibrahim, iaitu doanya Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Iaitu maksudnya, wahai Tuhan kami, doa baginda Nabi Allah Ibrahim, utuskanlah kepada mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka akan Alkitab, dan juga akan mengajarkan mereka itu dengan hikmah, dan juga yang akan menyucikan jiwa mereka. So dalam soalan yang pertama ini, saya nak pergi kepada Dr. Kamilin. Bila kita lihat kepada tajuk penyelewengan keakidah, kita akan dapati ada kerohanian yang benar dan ada kerohanian yang diselewengkan. Jadi sebagai permulaan pada malam ini, apakah yang dimaksudkan dengan kerohanian itu? Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin,
وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله على آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Datuk Ustaz Nazim. Belum Datuk InsyaAllah Datuk ni sensitif sikit sekarang. Anak baru 13 tahun. Masya Allah. Kepada sahabat panelis Al-Fadil Ustaz Nur Darus, buat sahabat-sahabat semua yang datang Masya Allah ke perkampungan sunnah ke-8, ada yang datang daripada jauh, Masya Allah, sungguh ramai tengok daripada luar sekalipun. Di dalam teringat kepada hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berusaha mencari, menyelusuri jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan laluannya ke syurga. So moga-moga insya-Allah kita doakan supaya insya-Allah majlis kita ini diberkati dan menjadi asbab kita semua ke syurganya insya-Allah. Amin. Pada malam ini kita berbicara tentang soal kerohanian dan kaitannya dengan penyelewengan ataupun khurafat yang berlaku. Al-Fadil Ustaz Nazim bertanya tentang erti rohani ataupun erti kerohanian, yang mana kalau dalam bahasa Melayu kita pun kita fahamlah bahawa rohani ni dia adalah sesuatu yang berlawanan dengan jasmani. Dia adalah sesuatu yang berunsurkan batin ataupun yang berkaitan dengan jiwa. Sebab tu even dalam perspektif Islam pun, batin ataupun rohani ni dia mesti adalah satu unsur dalaman yang mana kita tak mampu untuk nak capai dengan panca indera kita. Sebab itulah kalau kata Ustaz Al-Fadhil Ustaz Nur Darus selalu berbicara tentang kelompok batiniyah. Kenapa dinamakan sebagai batiniyah? Sebab mereka ni selalu akan ada di dalam, dia akan selalu kata kita ni orang-orang biasa ni, orang-orang yang belajar syariah ni kulit luar sahaja. Di sebalik nas yang kita belajar, kalau kata dalam Al-Quran ada tafsiran-tafsiran, mereka kata ada batin makna dia. Ada makna yang berbeza daripada apa yang kita semua faham. Dan apa yang mereka tafsirkan tu kita tak boleh nak faham, tak boleh nak fikir, nak make sense. Macam mana dia boleh faham benda tu? Dia seolah-olah kalimah batin ini sesuatu yang dalaman, yang panca indera kita pun susah nak padam benda tu. Tetapi ada juga sebahagian manusia, dibahagikan manusia ni kepada 3 bahagian. Ada dalam manusia ni ada yang dia kata jismiyah, yang berkaitan dengan fizikal kita, organ luaran. Ada yang sebut rohaniyah, benda-benda yang berkaitan dengan roh ataupun fitrah. Ada juga yang sebut manusia ni dia ada nafsiyah, yang berkaitan dengan akal, kalbu, yang berkaitan dengan unsur-unsur. Walaupun kita nak kata mungkin nafsiyah ni juga part of rohaniyah ataupun part of kerohanian. Even dalam perspektif psikologi Islam, manusia ni mesti dia kena ada luaran dan dalaman. Kesihatan luar, kesihatan dalam. Dan kita pun selalu berbicara tentang soal kesihatan mental. Mental ni kesihatan dia lebih kepada dalam, sebab dia berkaitan dengan mental, berkaitan dengan emosi, berbanding dengan kesihatan luar yang mungkin kita selalu pergi hospital, yang kita pergi ke klinik. Dan benda ini kedua-dua ni daripada luar dan dalam ni dia mesti kena seimbang. Barulah kesempurnaan manusia tu boleh dilihat. Sebab tu ada pepatah menyebut al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sihat, minda yang sihat itu berada pada tubuh badan yang sihat. Dan kita akan tengok impact kepada rohani ini. Orang yang ada spirit ataupun rohani yang baik ini, kita boleh tengok dia dipancarkan daripada personality luaran. Akhlak dia, kelakuan dia, tutur bicara dia, kata-kata dia. Itu pentingnya rohani. Walaupun kalau kita tengok orang barat, especially yang dah tersebar mazhab secularism,
atheist, yang mana mereka cuba untuk pisahkan rohani ni daripada agama. Rohani ni lain, agama ni lain. Mereka cuba untuk keluarkan, sebab bagi orang-orang barat, mereka anggap agama ini cuma sebahagian daripada kemanusiaan, sebahagian daripada falsafah, sebahagian daripada kesusasteraan. Kalau kita tengok universiti-universiti di barat, even ada sebahagiannya di negara-negara Arab pun, macam mana mereka susun pengajian Islam. Kita tengok pengajian Islam tu ada diletakkan di bawah Human Science, Faculty of Human Science. Mereka anggap itu cuma sains kemanusiaan. Ada yang letak di bawah falsafah, sebab falsafah ni satu yang mungkin boleh diada-adakan oleh manusia. Mereka anggap mungkin agama ni part of apa yang manusia cuba create, filosofi-filosofinya, dan juga sastra. Dan ini juga yang apa yang kita tak sedari. Kalau kita tanya anak kita yang SPM kan, awak ambil aliran apa? Sastra ke awak ambil aliran sains? Dia ada sains, sastra. Kalau kita belajar agama, kita kata aliran sastra. Walaupun kita tak nampak itu satu benda yang besar, tetapi sedar ataupun tidak, inilah secara halus apa yang Barat cuba lakukan pada sistem pendidikan. Sebab bagi orang Barat, mereka ni cuma percaya kepada panca indera ataupun rasional akal. Apa yang panca indera mereka boleh sentuh, boleh rasa, apa yang daripada segi minda mereka, akal mereka boleh faham, rasional dia, itu sahaja mereka terima. Sedangkan epistemologi Islam dia mesti berlandaskan kepada wahyu, yang mana wahyu ini mengiktiraf roh dan juga jiwa. So kita boleh tengok betapa penting ataupun hubung kait di antara rohani dan juga ketuhanan. Dalam banyak-banyak makhluk, Allah pilih manusia. Manusialah yang Allah anugerahkan dengan sifat rohani ini. Walaqad karramna bani Adam, Allah sebut dalam Al-Quran, kami telah muliakan anak-anak Adam. Yang mana sebahagian daripada maksud dia adalah Allah kurniakan akal, jiwa, emosi kepada manusia. Dengan akal inilah kita dapat taklif, kita boleh membezakan antara yang baik dan juga buruk. Dengan akal inilah yang boleh memandu emosi kita, hati kita, tindak tanduk kita. Kita nak pilih jalan Allah ataupun bukan jalan Allah. Dan ini juga satu part, rohani ni satu part kekuasaan Allah, yang mana dia menjadi banyak lagi rahsia yang manusia tak tahu. Sebab itu Allah sebut dalam suratul Isra, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum minal ilmi illa qalila. Kalaulah kamu bertanya tentang ruh, katakanlah ia adalah urusan Tuhan, yang mana manusia ni tidak diberi pengetahuan melainkan sikit. Ini satu part yang sampai ke hari ini manusia masih lagi mencari-cari hakikat tentang roh ini. Apakah roh itu? Macam mana rupa roh itu? Apa hakikat dia? Sampai kan ada salah seorang daripada sekolah barat, tak salah saya nama dia Alexis Carrel. Dia yang pernah menang ataupun dapat anugerah Nobel dalam fiziologi daripada Perancis. Dia sebut manusia ni dah cuba sedaya upaya, semaksimum mungkin untuk cuba memahami hakikat diri, tetapi manusia cuma tahu sudut-sudut tertentu sahaja. Di sinilah nanti yang kita tak mahu huraikan lah. Dalam batiniyah dia akan selalu popularkan istilah ilmu mengenal diri, ilmu mengenal diri. Nak cuba masuk ke rahsia ni, yang menyebabkan kita akan rasa misteri benda tu, tertanya-tanya, kita akan rasa tertarik. Di situ senang untuk mereka tarik kita ke jalan-jalan tu, nak buat khurafat, nak buat syirik, nak buat apa sahaja. Sebab manusia bila berada dalam tempat yang misteri, yang gelap, dia akan mudah tersesat. Dalam Al-Quran, Allah juga berbicara tentang soal rohani. Banyak aspek yang Allah sentuh tentang rohani. Antaranya bila mana Allah berbicara tentang soal al-qalb. Al-qalb, soal kalbu. Kita boleh panggil kalbu, kita boleh panggil jantung hati, ada orang kita pun panggil hati, tapi qalb.
yang Nabi SAW selalu doa, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Sebab qalb ni antara maksud dia ialah terbalik kan, kita kata iqlibis safhah, maksudnya pusing kan ni, buka muka surat tu, pusing, iqlibis safhah. Orang Arab kalau dia nak marah kita, dia nak kata berambus, dia kata iqlib wajhak, pusingkan kepala kamu, terbalikkan muka kamu. Itu maksud dia berambus lah. Itu yang orang Arab sebut al-qalb. Allah bila bicara tentang soal qalb ataupun adik-beradik kepada al-qalb kan, Allah sebut dalam Quran ada as-sadr, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam alam nashrah laka sadrak. Allah berbicara tentang soal fuad, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bila mana Allah berbicara tentang soal lub, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ini semua istilah-istilah yang ada hubung kait, kita kata adik-beradik lah, dengan kalbu ataupun al-qalb. Walaupun mungkin setiap satu tu ada perinciannya, ada persamaan dan ada juga pengkhususan. Yang itu kita tak mau perincikan. Cuma kalau kita tengok sebahagian daripada pandangan-pandangan mufassirin dalam nak membicara, ada khilaf daripada sudut itu. Mereka berbicara tentang soal qalb, sadr, yang mereka kata itu lebih kepada luaran. Qalb, fuad, lub. Ada yang kata lub ni adalah bahagian paling halus, sebab dia berkaitan dengan, dia ada hubung kait kalbu itu dengan minda kita terus. Qalb, fuad, lub, yang dikatakan sangat berkait rapat dengan rohani, yang perlukan kepada aspek rohani. Bila rohani kita tinggi, apa bila kita sebut rohani tinggi, apa maksud kerohanian yang tinggi? Kerohanian yang tinggi ni adalah bila kita iktiraf, kita tahu ada sesuatu yang lebih besar daripada kita. Dalam konteks orang Islam, bila kita tahu Allah itu ada, Allah itu maha besar. So bila kita ada faham itu, kebimbangan kita hilang, kerisauan kita hilang, ketakutan kita hilang. Bila kita ditimpa musibah, bila kita timpa ujian, kita tahu Allah ada. Kita tahu Allah akan mengganjari kita. Apa sahaja yang kita buat, kita tahu Allah, Allah, Allah. Hati kita akan tenang. Hati kita akan hilang perasaan gelisah tu semua. Sebab kita sentiasa tahu Allah. Para anbiya yang diuji dengan pelbagai ujian sekalipun, yang besar-besar, kita tengok Nabi Ayub, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul ulul azm, yang ujian mereka itu adalah ujian yang paling besar. Tetapi subhanallah, betapa mereka bertahan. Mereka kehilangan insan-insan tersayang, mereka diuji, dimaki hamun, dituduh, sebut apa sahaja ujian. Para anbiya, para rasul ulul azm pernah melalui. Tapi adakah itu menjadikan mereka jatuh? Adakah itu menjadikan mereka down, sedown? Sedih itu ada, pasti, sebagai manusia. Tetapi mereka sentiasa tahu Allah ada. Bila Allah ada, Allah tak akan sia-siakan hamba yang bersabar. Itu maksud kerohanian yang tinggi. Sebab tu kita tengok contohnya orang Jepun. Orang Jepun ni dipercaya kepada kami. Kami bukan kami bahasa Melayu ni lah. Orang yang selalu tengok cerita Jepun itu, kami ni maksudnya dewa. Orang putih pun panggil God. Orang Jepun ni, subhanallah, dia percaya kami ni terlalu banyak. Dia punya dewa tu berjuta-juta. Tiang ni ada dia punya dewa, tisu ni ada dia punya dewa, bunga ni semua ada dewa dia, jutaan. Saya ingat dulu masa saya ada satu program dakwah dekat Jepun. Kita nak dakwah orang Jepun ke arah tauhid sangat susah. Kenapa? Sangat berbeza. Kita percaya Esa, Tuhan yang Esa. Nak ajak orang yang percaya kepada jutaan Tuhan, jutaan dewa ni, percaya hanya kepada Tuhan yang Esa, susah nak bawa mereka ke arah itu. Nak ajak mereka dengan akhlak pun payah. Sebab orang Jepun ni terkenal dengan dia punya moral, dia punya disiplin yang tinggi. Lala dia soal kita, mana negara Islam yang lebih bersih daripada sini? Oh, jenuh kita nak jawab. Tak boleh nak jawab. Kita nak ajak tauhid, dia tak boleh nak faham. Kita nak ajak kepada, kata orang Islam ni akhlak, dia kata mana orang Islam yang aku tengok kat TV tu yang teruk je orang Islam kan, pengotor je, tak jaga masa lah apa. Memang senyap lah kita, susah juga kita. Tapi tengok orang Jepun, antara sebab
Kenapa? Contohnya mereka sangat berjaga-jaga. Dia orang tak buang sampah merata-rata. Aib besar. Even setiap pagi tu orang-orang dia akan pungut sampai masa kami kat Jepun tu, saya dengan sahabat kira, hari ni kita jalan, kita kira berapa puntung rokok kita boleh jumpa. So siapa yang jumpa banyak tu dia menang. Susah nak jumpa. Sebab mereka percaya dia punya God di jutaan tu memerhatikan dia. Lihat, aku buang kat sini, sekejap lagi Tuhan pasu tu nampak. So mereka takut. Sedangkan dalam Islam, walaupun kita ada Tuhan yang esa, kita tak jaga. Islam ada konsep ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu sembah Allah seperti mana kamu melihatnya, dan kamu mesti tak boleh melihat, maka Allah melihat kamu. Sepatutnya itulah CCTV kita yang kita selalu risau dalam apa sahaja tindak tanduk kita. Dan itulah dalam Islam selalu soal titik beratkan soal hati, soal rohani. Dalam hadis pun ada sebut, ala wa inna fil jasadi mudghah, hadis Bukhari dan Muslim, idza salaha al jasadu kullu wa idza fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb. Dalam tubuh kita ni ada seketul daging yang baik-baiklah dia, jahat-jahatlah dia. Apa dia? Jantung hati kita. Sebab pentingnya jantung hati kita ni, dalam sains pun ada seorang doktor neuroscience tu, dia bagi tahu pada saya, dia kata jantung hati kita ni dia membebaskan 5,000 kali gelombang elektromagnetic field daripada otak kita, lebih banyak daripada otak kita berganda-ganda, 5,000 kali ganda. Impact dia, akal kita ni akan sangat dipengaruhi dengan emosi ataupun hati kita ni. Kalau hati kita itu sentiasa dipenuhi dengan dendam, otak kita akan sentiasa fikir macam mana nak balas dendam. Kalau hati kita ni sedih, maka otak kita ni akan fikir macam mana nak, sama ada nak give up, bunuh diri, ataupun kita nak buat tindakan apa pun. Sebab tu Islam suruh kita banyak fokus dalam aspek penyucian jiwa. Hati kita fokus. Banyak dalam Quran, dalam As-Sunnah, yang mana ajar kepada kita macam mana nak merawat hati yang duka, hati yang luka. Sebab Islam tak mau kita dalam keadaan yang negatif. Islam ada preskripsi, kan? Zikir ini yang Nabi SAW ajar, doa ini yang Nabi SAW ajar. Kalau kamu bersedih, ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah. Kamu sedih, kamu ucap astaghfirullah. Zikir-zikir yang sunnah untuk kita jaga hati kita ni. Kalau kita sedih, kita taklah terlalu sedih sangat lama. Dia taklah terlalu lama berparut ataupun luka tu berdarah. Sebab rohani itu bila kita kuat, mind kita akan kuat. Cuba tengok dalam suratul Hajj, Allah sebut, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah kata, kalaulah tidakkah kamu mau berjalan di atas muka bumi ini lalu kamu berfikir dengan jantung hati kamu. Allah tak kata kamu berfikir dengan otak kamu. Allah kata berfikir dengan qulub. Dulu kita terlalu fikir, kan, selalu fikir. Macam mana Allah sekarang berkata berfikir dengan jantung hati? Rupa-rupanya sebab itulah asas kepada cara minda kita berfikir. Dalam suratul A'raf Allah kata lahum qulubun yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itu ada hati, jantung hati yang memikirkan, mereka ada mata yang melihat, mereka ada telinga yang mendengar, tetapi mereka tak gunakan semua tu. Tak boleh nak gunakan semua itu. Bahkan mereka itu Allah sifatkan lebih sesat daripada binatang. Sebab bila tak ada ni semua, tak ada aspek rohani, tak ada mind, akal kita yang waras, apa beza kita antara kita dengan haiwan? Kita boleh jadi lebih tersesat, lebih teruk daripada haiwan. Itu pentingnya soal peranan hati. Sebab tu dalam bab-bab khurafat pun gunakan ketiga-tiga ni. Mata kita, panca indera kita, telinga kita, hati kita, akal kita, semua yang Allah sebutkan ni gunakan. Dengar cerita-cerita khurafat tu, janganlah percaya terus. Janganlah kita tenggelam dengan emosi kita sebabkan kita suka dia, kita taksub pada dia. Kita gunakan aspek itu untuk kita terima peristiwa itu bulat-bulat. Kita cek, kita kaji dulu. Dan dalam bab ini para ulama Islam pun sebenarnya dalam aspek rohani ni
dah banyak lah cerita pada kita, dah ambil perhatian, dah banyak tulisan-tulisan. Para ulama dulu mereka menulis dalam bab soal kerohanian ni dibagi tema-tema macam az-zuhud war raqaiq. Ulama-ulama dulu tulis dalam bab az-zuhud war raqaiq pada zaman-zaman salaf dulu. Kan ulama macam yang terkenal kita Abdullah bin Mubarak az-zuhud. Ya, ini bukan buku yang saya tulis tu. Buku saya tulis ni tentang Abdullah bin Mubarak. Tetapi ini buku yang ditulis oleh Ibn Mubarak az-Zuhud yang masih ada wujud sampai sekarang, diterbitkan. Kitab Imam Ahmad bin Hanbal, Zuhud, Abu Hatim Al-Baihaqi, Abu Dawud, ramai lagi ulama tulis. Bahkan setiap kali mereka habis pengajian kitab, mereka akan khatamkan dengan bacaan kitab-kitab Az-Zuhud War Raqaiq. Sebab apa? Nak bagi lembut balik hati ni. Manusia ni hanya bila fokus pada ilmu, kadang-kadang hati dia tu keras. Itu yang kadang-kadang kita tengok ada sesahabat kita ni, bila dia fokus pada ilmu, hak batil, hitam putih. Kau tak hitam, kau putih. Kau tak putih, kau hitam. Kau tak sunnah, kau bid'ah. Kau tak bid'ah, kau... itu je dia nampak. Dia akan terlalu fokus sampai dia tak ada ni. Hati dia tu, kita kena guna ni soal-soal hati. Nak gunakan, jangan guna akal sahaja, jangan gunakan semata-mata ilmu, tapi gunakan kewarasan kita, sense kita, emosi kita. Islam dah ajar pasal tu. Mungkin zaman sekarang ni kita tengok terminologi tu dah berubah. Kan zaman sekarang ni mungkin ada sebahagian soal kerohanian ni dibagi istilah tasawuf. Ada sebahagian daripada kita pula tak suka guna istilah tasawuf, dia guna istilah tazkiyatun nafs, kan? Perkampungan sunnah pun ada buat tema tazkiyatun nafs lah beberapa tahun yang lepas. Tetapi ini semualah yang membicarakan tentang soal kerohanian yang sangat-sangat penting untuk kita imbangkan dengan ilmu yang kita ada. Ada satu, untuk akhir sekali saya kongsi, ada satu syair yang dinisbahkan kepada Al-Imam Syafi'i. Walaupun syair ini dipertikaikan nisbah dia kepada Imam Syafi'i, tapi syair-syair kan, nak kata nak sabitkan dia macam mana hadis tu payahlah dengan sanad-sanadnya. Cuma adalah ditulis, dihimpunkan dalam Diwan Al-Imam Syafi'i. Diwan Imam Syafi'i ni kitab yang lama dulu saya suka hafal, sebab dia punya syair-syair itu menyentuh jiwa kita, menyentuh kerohanian kita. Apa kata syair dalam bab tu? Dia kata faqihan wa sufiyan fakun laysa wahidan fa inni wa haqqullahi iyyaka ansah fa hadha qasin lam yadhuq qalbuhu tuqan wa hadha jahulun kaifa dzul jahli yasluh. Dan katanya, jadilah orang yang faqih dan sufi itu sesekali, jangan jadi salah satu. Sebab katanya kalau kita jadi faqih semata-mata, hati kita jadi keras. Kalau kita jadi sufi semata-mata, kita akan jadi jahil. Macam mana kita nak memperbaiki keadaan? Bukan maksud istilah sufi dan faqih tu kita kena fokus, sebab dia hanya gunakan perkataan faqih ni kepada orang yang hanya fokus di belajar tentang fiqh-fiqh, ilmu-ilmu. Yang sufi ni bukanlah maksudnya sufi yang kita tengok lompat-lompat, konjuk tu semua tu, tapi maksudnya orang yang fokus kepada aspek rohani. Yang ni fokus dia kepada ilmu semata-mata. Kita kena gabungkan, kena balancekan antara rohani kita, keilmuan kita, luaran kita, barulah kita akan jadi manusia yang bukan sempurna, tapi kita kata manusia yang seimbang. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Kamilin di atas pembukaan pada malam ini yang membicarakan apa itu rohani, dan bagaimana tadi Dr. Kamilin telah menyebutkan kepada kita tak dapat tidak unsur-unsur dalaman yang ada dalam seseorang manusia itu tak dapat dinafikan, memang ada. Walaupun dari sudut jasmaninya sihat, kemungkinan akalnya tak sihat ataupun jiwanya tak sihat, menjadikan kesan dalam kehidupan dia. Dan penting untuk kita memahami kedua-dua aspek itu perlu untuk diberikan perhatian. Tadi Dr. Kamilin ada sebutkan tentang kata-kata Imam Syafi'i, dan saya nak teruskan dengan perbincangan yang kedua pada malam ini. Soalan yang kedua adalah juga saya nak mulakan dengan memetik kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i dalam satu nakal yang telah disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir, yang mana Al-Hafiz Ibn Kathir telah menyebutkan, Imam Syafi'i telah menyebutkan satu kata-kata yang begitu masyhur tentang bagaimana Imam Syafi'i, dia kata, kalaulah idza ra'aitumur rajul, kalaulah sekiranya kamu melihat seseorang lelaki itu yamshi 'alal ma, yang kalau dia itu boleh berjalan di atas air, ataupun yatiru, ataupun dia itu dapat terbang, ya, fil hawa, dia dapat terbang di langit, maka Imam Syafi'i kata
janganlah kamu terus terima dia. Maksudnya hendaklah kamu fala taghtarru alaih. Jangan kamu itu terus melihat takjub kepadanya sehinggalah kamu itu merujuk kepada amruhu, bagaimana keadaan dia dalam kitab ataupun neraca dalam timbangan Alkitab dan juga As-Sunnah. Ini memberikan gambaran kepada kita bahawa saja tidak semua yang kalau didapati ianya mungkin ajaib, mungkin menjadi perkara yang pelik ataupun mencari adat ataupun khawarikul adah, tidak kesemuanya boleh dikaitkan tentang karamat, kewalian dan sebagainya. Justru untuk yang kedua ini saya nak teruskan dengan Ustaz Muhammad Nur Durus tentang apabila kita melihat apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, dan juga sebagian mengatakan Imam Syafi'i dia mengomentar kata-kata Imam Laith bin Sa'ad, faqih Masar, yang juga menyebutkan perkataan yang sama, cuma perbezaan kedua dah. Imam Laith mengatakan kalau kamu lihat ada orang boleh berjalan atas air, tapi Imam Syafi'i kata tidak, kurang lagi, kalau ada orang nampak orang boleh terbang di langit pun jangan terima seterusnya, tapi kena merujuk dulu. So kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh kedua-dua imam faqih, kedua-dua imam yang begitu hebat ini, kalau Imam Laith disebutkan sebagai faqih mutaqaddimin, seorang faqih yang telah begitu lama. Kita lihat ada perkara yang perlu diberikan perhatian tentang bagaimana nak mengenal penyelewengan dalam kerohanian itu sehingga ianya boleh membawa kepada pemikiran yang khurafat. Dan mungkin Ustaz Nur Durus boleh sebutkan contoh-contoh penyelewengan yang telah berlaku dalam kerohanian dalam sejarah umat Islam. Falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ini termasuk di dalam doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran sebagai kebenaran dan kurniakanlah kami kemampuan untuk menurutinya, mengikutinya, melakukannya, dan tunjukkanlah kami kebatilan sebagai kebatilan dan bantulah kami untuk menjauhinya. Perhatikan betul-betul doa ni, sebab kadang-kala sesuatu yang nampak macam kebenaran bukan kebenaran. Apa yang patut kita buat, kita kena meneliti betul-betul, sebab dunia ini penuh dengan penipuan, penuh dengan kedajalan, penuh dengan tipu daya. Macam mana kita nak kenal penyelewengan kerohanian? Saya nak tekankan poin pertama adalah ambil perhatian tentang teknik pukawan. Saya nak bongkar malam ni teknik skamer-skamer agama, penipu-penipu agama. Sebahagiannya digunakan oleh mereka-mereka daripada aliran-aliran yang berbeza, tak semestinya satu aliran sahaja. Teknik pukawan ini maksud dia apa? Memukau ini adalah satu teknik mengenepikan akal seseorang manusia pada jangka waktu yang tertentu, atau awak langkau, atau dalam bahasa Inggeris dipanggil bypass. Akal kita adalah security system yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Jadi kalau seseorang manusia itu dia melakukan teknik pukawan untuk bypass kita punya security system, itu tandanya ada niat yang tidak baik. Cuma kadang-kadang masyarakat kita tak faham teknik pukawan ni macam mana dia berlaku. Adakah saya keluarkan jam yang tergantung tu, saya gerakkan, ataupun look into my eyes kan, baru orang akan terpukau, atau tepuk sekali belakang terus terpukau. Nak memukau masyarakat, nak memukau orang-orang tertentu perlu teknik-teknik tertentu. Dan wallahi saya nak beritahu bahawa teknik ini telah digunakan selama ribuan tahun untuk menipu mereka-mereka yang tidak ada ilmu. Antara teknik ini adalah yang mereka gunakan, pertama sekali, nak pukau orang, awak kena pastikan awak pisahkan dia daripada orang-orang yang cerdik pandai.
Ini penting. Sebab kalau awak nak pukau seseorang, lepas tu ada orang cerdik datang kata, apa pasal kau buat macam ni? Kenapa kau begini? Dia akan berfikir. So pertama sekali, putuskan hubungan dengan orang-orang cerdik pandai ataupun orang-orang yang dia percayai. Sebab tu guru-guru ajaran sesat ni dia suka bawa murid-murid dia jauh ke tempat di mana tak ada orang. Tak ada orang boleh tegur. Dia buat apa merepek pun mak dia tak tahu, atuk dia tak tahu, pakcik dia tak tahu. Pisahkan. Itu yang pertama sekali. Nombor 2, kelirukan dia. Bagaimana kelirukan? Ini geng makrifat pakar. Geng-geng batiniah ni pakar benda ni. Contoh, awak hanya akan faham apa saya cakap apabila awak faham bahawa awak tidak faham yang awak memahami. Siapa tak faham, dia slow. Jadi awak akan kelang kabut, ya aku tak faham, aku slow ni. Lepas tu ada pula pelakon-pelakon kat tepi. Saya faham, jelas. Awak pun jadi pressure. Aku seorang tak faham, bodoh banyak aku ni. Mengaku je lah faham. Dan dia akan campak kenyataan-kenyataan macam tu. Kebenaran itu adalah bila awak sedar ia adalah satu kesalahan. Di orang keliling kata dia pula apa merepek ni? Aku yang merepek ke dia yang merepek? Kalau ramai kata deep, mesti aku seorang yang merepek. Dia kelirukan. Dia buat kita hilang kepercayaan kepada akal kita sendiri. And this is real. Ni indoctrination process, brainwashing process. Sebahagian tarikat menggunakan strategi ini. Sebahagian bomoh menggunakan strategi ini. Dan antaranya juga mereka suka menggunakan nyanyian, lagu. Menyanyi ni dia tak akan meningkatkan akal kesedaran seseorang. Dia akan switch off sekejap your critical mind. So dia akan bagi nyanyian. So kalau guru-guru awak ni duk suka menyanyi saja, something is not right. Something is not right. Ambil perhatian. Okay. Dan nombor 4, cara mereka memukau manusia adalah dengan membawa mereka ke sebuah tempat dan penatkan mereka, ngantukkan mereka, laparkan mereka, hauskan mereka. Bila manusia berada dalam keadaan ini, dia sangat terdedah dan terbuka kepada indoktrinasi. Ini boleh tanya pakar psikologi, dia akan setuju. Ngantukkan dia, hauskan, laparkan, boringkan dia, yang ini terlupa, boringkan, bosankan dia. Dan dalam keadaan itu, masukkan indoktrinasi awak kepada mereka. Okay, tujuan dia apa? Tujuan dia satu, nak memukau untuk mengangkat makam guru ajaran sesat itu. Dia mesti akan bawa ke situ, membesar-besarkan guru ajaran sesat tersebut. Okay. Memandangkan semua dah dengar ceramah 2 hari duduk dengan ceramah. Malam ni saya nak buat ta'lim, pengajaran, demonstrasi, dalam masa yang sama menghiburkan juga, insya-Allah. Okay. Saya nak kongsi dengan awak beberapa teknik yang mereka gunakan. Ni ibu-ibu, khususnya ibu-ibu harap berikan perhatian. Sebab scammer-scammer ni suka ibu-ibu. Tahu tak kenapa? Sebab ibu-ibu ni sangat penuh dengan sangka baik. Dan dia menggunakan sangka baik ibu-ibu untuk scam. Wallahi betul. Kebanyakan orang yang kena scam adalah wanita. Ini fakta. Lelaki susah sikit sebab dia kritikal sikit. Betul lah, boleh percaya kan? Dia macam tu. Wanita, dia ustaz kan? Takkanlah dia nak bohong. Sarban dia Masya Allah cantik, tasbih dia besar ustaz. Takkanlah dia nak bohong kan? Itu yang buat awak senang kena tipu. Ibu-ibu ambil perhatian ya, kakak-kakak, adik-adik ya, ambil perhatian. Saya pernah nampak orang-orang yang kena scam. Kesian, sedih. Ada rumah tangga berantakan, hilang duit, kena cabul, hidup hancur. Wallahi, ini bukan benda main-main. Baik. Salah satu kemampuan mereka adalah mereka boleh buat awak sangka bahawa mereka tahu apa yang awak fikirkan. Dan kalau awak nak tahu, ada 1001 macam cara untuk memberikan persepsi sebegitu, seolah-olah saya tahu apa di dalam minda awak. Boleh saya minta izin? Ya, Doktor. Ya. Best ni. Jarang-jarang dapat peluang. Tak apa, Ustaz, itu membantu Ana. Terima kasih. Kita tarik energi positif. Baik, Ustaz. Antara cincin, tanjak dengan keris,
Mana satu anda akan pilih? Jangan beritahu Ana dulu. Oh, okey. Ini betul-betul ke cubaan ni? Ni betul-betul. Betul-betul, okey. Ana akan cuba memasukkan idea ni ke dalam minda Ustaz Kamilin. Ustaz Kamilin tolong bagi perhatian Okey. Jangan nakal-nakal Ustaz Baik. Kalau tak jadi ni yang malu ni Ustaz. Ribuan orang ni. Kalau boleh yang macam kita bincang tadi lah. Okey. Rasa dah? Dah. Oh, tepis tak Sekali, jadi. sekali. Tepis kena buat lagi. Dr. Kamilin jangan bazirkan masa kami Okey. Alhamdulillah. Masuk dah tu. Apa? Ada perukiah just standby kalau apa-apa. Okey Ustaz, Ana dah masuk kan Okey. pilihan itu. Anta rasa itu pilihan anta, sebenarnya pilihan Ana. Apa yang anta pilih? Antara cincin, tanjak dengan keris, mana satu anta pilih? Keris. Keris Anta buka dekat bawah tisu ni. Angkat tisu ni. Tak saya. Dekat bawah tu ada apa Ustaz? Duit saya. Ada sampul Ustaz. Ustaz buka dalam sampul tu. Duit saya. Ya Allah Ustaz. Jom Ustaz tahu. Subhanallah. Keris Hebat Ustaz. Saya ijazahkan. Ana ijazahkan ya. Siapa yang nak baiat lepas ni boleh baiat. Kan saya dah beritahu. Saya ada ilmu laduni. Awak tak percaya tak ada masalah. Orang yang tahu. Ramai orang yang akan percaya, betul tak? Dan teknik ni nantilah saya ajar ya. Nanti saya ajar. Ustaz, untuk teknik yang kedua. Ini magic box saya. Untuk teknik yang kedua, saya ada lagi satu sampul untuk Ustaz. Oh, terima kasih Ustaz. Okey, Ustaz simpan sampul ni baik-baik. Letak dalam poket. Ana boleh manipulasi tak sampul ni? Ana boleh pegang tak Ustaz? Okey, tak boleh. Tak boleh insya-Allah. Baik. Di dalam ni dah mujak buat magic dah pula Ustaz ni. Okey. Ada 9 gambar. Okey, ada 9 gambar. Saya akan minta Ustaz Kamilin bermula daripada lipan ini. Oh, ini barang-barang mistik ya. Lipan, lipas, limau, tulang, pari. Anta mula daripada lipan. Anda akan beritahu anta gerak 3 kali contoh. Maka anta bebas bergerak ke mana anta nak bergerak. 1, 2, 3 macam tu. Dengan syarat dia ada pantang dia Ustaz. Khadam-khadam yang bantu dia tak suka kalau anta jalan bersilang. Dia sangat pantang. Kalau bersilang ni tak jadi habis. Dia takut ada kesan-kesan yang tak baik. Jadi jangan jalan bersilang. Sini sana boleh terpulang tapi jangan sengit. Okey? Okey. Jadi anda akan letakkan di sini dan anda tak nampak anda tak tahu pilihan anda apa. Anda mula letak jari di sini. Okay. Tak ada bala Ustaz. Sekarang ni apa dia? Tak ada bala datang. Nanti anda rukiahkan ya takut. Okey, sekarang ni anda boleh tak nampak apa yang Ustaz Kamilin pilih? Yang duduk sini boleh verify tak? Boleh pastikan yang anda tak boleh nampak? Cermin mata anda ni boleh nampak ke belakang ke? Tak tahu kan ada teknik. Tak boleh anda tak boleh nampak. Okey. Ustaz Kamilin bergerak 3 kotak. 1, 2, 3. Okey, Ustaz kopek pari yang dekat bawah sekali belah kanan tu. Kopek letak tepi. Kertas dia. Ya betul. Okey, sekarang ni Ustaz gerak 5 kali. Oh. Kertas tadi tu. Bukan. Jari itu saja. Ya betul. Okey. Gerak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ni Ustaz kopek katak warna biru tu. Katak warna biru. Okey. Kemudian Ustaz gerak 4 kali. 4 kali. 1, 2, 3, 4. Saya pun geli lipas, Ustaz pun geli lipas. Okey, kita buang lipas Ustaz. Macam mana Ustaz tahu?
Ustaz, Cameraman tolong zoom Ustaz, tengok ni. Sekarang ni Ustaz gerak 3 kali. 3 kali. 3 kali. Nak pergi dah. 1, 2, 3. Ni lagi geli dia lipas. Buang lipan Ustaz. Buang lipan. Buang. Lipan buang. Buang. Okey. Sekarang gerak oh ya. Reception terganggu ni. Okey, gerak 4 kali Ustaz. 4 kali. 4 kali. 1, 2, 3, 4. Buang kelawar. Buang kelawar. Okey. Gerak 6 kali Ustaz. Oh, sudah. Nak pergi mana ni? Tak boleh silang doktor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buang 5 Ustaz. Oh, sudah. Okey. Sekarang gerak 3 kali. 1, 2, 3. Buang harimau putih Ustaz. Adakah? Sekarang ni gerak sekali. 1. Buang patung vudu. Oh, Sekarang ni buka sampul dekat dalam kocik entah. Ini tak jadi. Tak ikut instruction ni. Okey, tak apa. Kalau dibuat dengan betul, dimonitor dengan betul, minta maaf kesilapan saya sebab saya patut kena monitor tadi. tak, itu berkat zikir malam. Masya Allah. Kalau awak guna teknik yang saya buat ni dan dilakukan dengan betul oleh orang yang taat, Saya dengar dengan betul. Saya buat betul-betul Ustaz. awak akan sampai ke jawapan ni, tulang. Okey? Tapi tersilap, tak ada masalah. Ustaz, tadi Saya dah prepare tak jadi. Saya Apa dia? baca a'udzubikalimatillah Masya Allah. tammati min syarri ma khalaq. Wa min kulli Itu tadi syaitan. reception terganggu tadi tu. Waktu tu lah. Okey, tak apa. Saya nak beritahu sikit. Macam tadi kan. Tadi saya boleh teka, Ustaz pilih keris. Betul? Okey, sebenarnya ada lagi satu sampul surat. Ustaz nak tulang tadi. Tak nak. Ana dah Bawah ni dah pada bertaubat. Okey. Ni kali terakhir yang nak buat pertunjukan ni. Sebagai bomoh yang dah bertaubat. Okey. So dalam ni ada perkataan cincin, dalam ni ada perkataan tanjak, dan dalam ni ada perkataan keris. So saya dah prepare semua jawapan. Faham? Kalau jawab. So Tunjuk je kat kadang-kadang mana-mana. si scammer-scammer ni dia buat macam ni. Murid A dia beritahu, dia ni bisnes dia jatuh sebab dia penipu. Murid B pula dia kata bisnes dia jatuh sebab dia bercerai dengan isteri dia. Dengan murid yang ketiga dia ni bisnes dia jatuh sebab dia kena scam. So bila terbukti salah satu benar, dia akan kata apa? Betul tak seperti apa yang saya beritahu A? Saya dah tahu. Pak, Ustaz, licik tak? saya tahu sebab apa tadi tak berjaya. Kenapa? Sebab Ustaz tadi bagi tahu dia mesti pilih anak murid yang tak cerdik. Jadi kita salah tunjuk, tak pandai nak. ni cerdik sangat Zai. Cerdik sangat. Okay. Kita tawal sikit kecerdikan. Tak dapat ikut instruction. Minta maaf. Okey. Minta maaf anak murid saya cerdik sangat. Okey. Sekarang ni saya nak buat demonstrasi yang kedua. Okey. Pak betul ni? Okey. Saya akan isi botol ini dengan air. Okey. Ni saya minta pembantu saya. Oh, baik. Tolong Ustaz. Membantu je doktor. Ha. Boleh Ustaz? Ustaz, boleh Ustaz. Betul Ustaz. Tak maaf Ustaz Boleh Ustaz. Ustaz ludah sekali Ustaz. Dia jadi lain Ustaz. Jangan Ustaz. Boleh saya minum Ustaz? Okey, betul. Allah, berkat ni berkat, subhanallah. Okey. Tunjukkan mereka. Kosong tak? Kosong tak semua? Okey, kosong. Kosong Okey. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul kosong ke tidak? Okey. Ustaz ada sakit-sakit apa tak Ustaz?
Sakit hati. Ni kena tutup. Jangan tunggu Ustaz. Anda akan sedut sakit hati tu. Baik. Kita akan sedut dan kita akan keluarkan. Saya perlukan tu Ustaz. Di hati Ustaz Baik. Ni air keramat ni. Ustaz. Sikit lagi Ustaz, sikit. Bismillah. Hui. Oh. Ustaz. Itu bukan penyakit hati saya Ustaz. Hati saya tak hitam Ustaz. Itulah hakikatnya Ustaz. Terimalah hakikat. Kita istighfar Ustaz. Tapi anda dah keluarkan? Pasang lagu sedih semua. Saya dah keluarkan. InsyaAllah selepas ini hidup anda akan lebih baik. Kalau nak dibersihkan lagi, datang jumpa saya. Mahar dia murah saja, RM1,000 seorang. RM1,000 Ustaz. RM1,000. Tak ada Teknik ni awak perasan tak orang buat dengan alin telur? Alin telur tu dia alin pecahkan, dalam ada darah. Berapa ramai yang sebelum ni tengok percaya? Jujur dengan saya. Oh, sekarang ni semua saya cerdik Ustaz, saya cerdik. Tapi berapa ramai yang percaya? Itu sebenarnya teknik, trik sahaja. Boleh dibuat, sangat mudah. Saya tunjuk dengan botol ni senang. Senang kata, ni trik dia mudah je. Saya letak colouring dekat atas ni. Tapi tadi saya tunjuk yang kosong ni. Saya tukar. Dengan distraction tadi, saya tunjuk, tengok botol ni, saya tukar. Dalam keadaan awak tidak perasan. Okey. Okey Ustaz. Ni yang terakhir sekali. Ya Ustaz. Terakhir Ustaz Terakhir. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Astagfirullah Ustaz. Saya tak buat salah Ustaz. Ini adalah minyak yang saya dapat di gua sekian-sekian selepas saya bertapa selama 40 hari. Berzikir ribuan kali. Dan akhirnya, ini drama lakonan jangan percaya pula. Allah menzahirkan kemuliaan dan kekeramatan saya. Ni minyak penuh dengan khasiat. Kalau awak pegang, awak akan jadi kebal. Allah, saya. Ustaz, bersedia Ustaz? Ya Ustaz. Sebelum tu, Cepat Ustaz. boleh tak Ustaz? Pegang ni. Okey. Tajam? Tajam tu. Nak try? Pegang. Tajam Ustaz. Tangan Sabar saya. macam-macam. Kan dah cakap tadi, betul lah. Lagi sekali Ustaz. Mungkin orang tak percaya tajam kan? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sekarang ni anda hadiahkan entah Terima kasih Ustaz. Saya suka minyak senyonyong ni. InsyaAllah akan memberikan kekebalan kepada anda. minyak dagu Ustaz. Bukan. Bukan. Itu untuk pelajaran kita yang akan datang. Baik Ustaz. Minta pegang ni. Baik Ustaz, saya pegang Ustaz. Ui, anda cuba. Subhanallah. Cuba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Biar saya pegang Ustaz. Okey, sekarang letak minyak tu. Oh, letak minyak. Letak minyak. Letak minyak. Okey. Okey Ustaz. Oi. Segoyo. Baik. Saya bukan apalah. Ini murah aja. Kalau nak lagi mahal, saya kena bertapa lagi lama. Ini saya jual murah, RM50 dah. Cukup Ustaz. Siapa nak beli boleh PM Boleh PM. Okey, ini trik masih ada orang buat sampai hari ni. Ada seorang scammer di Indonesia, dia buat trik ni. Dia ajar wirid, lepas tu dia kata kesan wirid dia ini adalah awak akan kebal. So bila murid dia amal wirid tu, dia potong-potong, tak jadi apa-apa. Padahal ni adalah ada dua belah. Kan, satu belah telah ditompolkan ibu-ibu ya. Satu belah telah ditompolkan ya. Yang ni janganlah. Okey. Dan satu belah tu masih dikekalkan tajam. Baik, awak mungkin perasan Ustaz, mana ada scammer buat? Ada. Sampai hari ni ada orang buat trik ni. Tapi dengan syarat dia pukau awak dulu. Bila dah pukau, bila dah awak percaya 100%, maka dia akan buat. Dan people lose money, lose family, perhubungan retak, berantakan kerana scammer-scammer ini. Ini penyelewengan kerohanian. Dia masuk melalui jalan perkara-perkara luar biasa. Melalui perkara-perkara luar biasa. Jadi saya harap kita ambil sedikit pengajaran dan sampaikan kepada keluarga kita, jangan mudah-mudah percaya perkara luar biasa itu karamah ataupun perkara-perkara lain. Kadang bukan sihir pun, kadang hanya trik ya. Wallahu a'lam.
Masya Allah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Nordrus yang telah memberikan kita beberapa contoh-contoh skema ataupun bagaimana trik yang dilakukan oleh pihak yang cuba untuk menyelewengkan kita daripada pemikiran yang sebenarnya. Kesimpulan apa yang Ustaz Nordrus nak bagi tahu tadi kepada kita, seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata hatta tu'radu amruhu ila kitabi wa sunnati rasul. Hendaklah kita melihat memberikan perbandingan dengan Al-Kitab, yakni Al-Quran dan juga sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Nordrus. Nasib baiklah saya datang lambat. Sebenarnya tadi saya datang awal, saya masuk dalam. Kalau saya kat luar tadi, saya lah yang kena duduk kat tempat Dr. Kamilin. Alhamdulillah. Kesimpulannya saya sepandai-pandai Dr. Kamilin, ada orang pandai lagi. Saya nak pergi kepada pusingan kita yang kedua. Pusingan kita yang kedua ni kita nak kembali kepada Dr. Kamilin Jamilin. Tadi kalau kita lihat apa yang telah ditunjukkan oleh Ustaz Nordrus, ada sebahagian benda yang ditunjukkan tadi memang make sense dalam sains, ataupun kalau secara sainsnya itulah memang sepatutnya berlaku sedemikian, ya, sepatutnya berlaku sedemikian. Contohnya tadi apabila disebutkan awak pilih sesuatu perkara, so dia dah tahu dah ini adalah tempat yang diletakkan untuk sesuatu benda. Kalau awak sebut keris, di tempat keris lah ditunjuk. Kalau awak letakkan tanjak, di tempat tanjak lah yang dia akan tunjukkan. Ataupun pisau tadi, pisau yang sebelah tajam dan juga yang sebelah tumpul. Kalau kita melihat kepada falsafah ulum ataupun falsafah dalam saintifik, kita akan mendapati setiap sesuatu itu dia akan berlaku sudah pasti ada sababiyah ataupun ada sebab dan juga ada musababnya. Ada sesuatu athar yang terjadi disebabkan sesuatu alasan yang berlaku. Jadi kalau kita boleh relatekan dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu penyelewengan kerohanian yang boleh membawa kepada khurafat dalam pemikiran manusia, mungkin doktor boleh sebutkan kepada kita pada malam ini apakah faktor utama ataupun sebab utama yang menjadikan sesuatu perkara itu membawa kepada penyelewengan kerohanian, dan bagaimana pula athar ataupun kesan alaqat ataupun kesan daripada faktor-faktor tadi yang akhirnya membawakan kepada pemikiran khurafat di kalangan umat Islam. Fadhil tafadhal. Baik. Masya Allah, tadi kita dipersembahkan dengan beberapa ritual ataupun kita kata, saya tak tahu nak kata adakah itu khurafat ataupun tak. Itu khurafat ke tak? Itu belum lagi, itu bukan lagi khurafat. Tapi dia akan jadi khurafat bila magic trick dukun Nur tadi berjaya. Lepas tu nanti ada orang akan bawa cerita, subhanallah, Ustaz Nordrus tadi dia bertapa 40 hari, dia amal sekian-sekian, memang hebat dia kebal, dia boleh buat macam ni, petua-petua dia macam ni, kita kena buat. Masa tu itu akan jadi khurafat. Asalnya bukan khurafat, tapi kemudiannya jadi khurafat. Sebab apa? Khurafat tu apa-apa sahaja, ajaran, tradisi, adat istiadat, petua, kepercayaan, tahyul, apa-apa yang menyalahi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu minat magic trick tu. Tapi yang tak berjaya tu bukan sengaja lah, itu memang betul, kita memang salah ikut arahan. Macam mana selalu tak ikut arahan, so bila kena ikut arahan tu jadi tak betul arahan, jadi tak betul kita nak buat tu. Saya ingat lagi sampai sekarang saya minat tengok rancangan apa tu, Penn and Teller. Siapa tahu rancangan tu? Kan, yang minat magic trick ni dia suka tengok Penn and Teller. Penn and Teller ni dekat barat, saya tak ingat dia punya asal dia lah, Europe ke apa. Tapi dia adalah legendary dalam magician ni. Maksudnya magic trick ni dia dah otai lah, orang lama. So dia buat rancangan Penn and Teller ni untuk dia nak panggil magician bertanding. Jadi setiap daripada ahli silap mata ni dia akan datang, dia akan persembahkan magic trick dia. Yang mana Penn and Teller, dua Penn and Teller ni kalau dia tak tahu dia punya magic trick tu, dia akan bagi satu pingat FU.
FU tu mungkin full you kot, atau full us. Full us. Maksudnya magician tu berjaya memperbodohkan kami. Maksudnya kami memang tak tahu magic tu macam mana dibuat. So menarik bila kita tengok ada magician yang buat, dia tahu. Ada magician buat, dia tanya balik magician tu, kamu buat macam ni ke macam ni ke macam ni. So kalau dia dapat confirmation yang memang salah dia punya prediction, dia akan bagi. Maksudnya sebab dia kata kami yang otai legendary dalam magician ni pun kami tak tahu macam mana trik tu dibuat. Sebab kalau kita tengok magician ataupun ahli silat mata ni, macam yang Ustaz Nur buat tadi tu, dia dengan zaman berkembang. Kalau Ustaz Nur buat dia punya magic tu dekat kampung-kampung yang tak terdedah kepada teknologi, yang tak tahu tentang, yang tak berapa advance daripada sudut IQ dia, ataupun dia hidup pada zaman dulu, senang nak tipu orang lah masa tu, sebab dia orang tak boleh fikir macam mana. Ingat tak, kalaulah dulu kita tengok David Copperfield, kenal kan? Ini zaman-zaman kita dulu, inilah legendary David Copperfield. Bila kita tengok magic David Copperfield tu, semua orang kata ini penyihir, ni sihir, ni dia guna jin. Tapi bila sekarang ni orang dah bongkar balik, magician yang baru ni dibongkar balik magic yang dibuat oleh David Copperfield, kita akan kata macam tu juga dia buat. Maksudnya trik dia ada dia punya cara dibuat untuk trik kita. Dia nak divert kita punya attention, dia nak buatkan kita rasa macam wow. Sebenarnya senang, tetapi digunakan teknologi yang ada pada masa tu, dan kita pula tak tahu teknologi itu, membuatkan kita akan percaya. So ini satu benda yang luar biasa, yang menyalahi tradisi. Dulu saya ingat lagi, dia boleh buat tembus tembok Cina, dia boleh potong badan dia, terbelah dua. Dia boleh buat menara yang US tu, New York tu, hilang. Rupa-rupanya bila dah dibongkar benda-benda tu, ya Allah, macam ni je dia punya magic dia kan. Dah hilang terus kita punya kagum. So sekarang ni magician ni dia advance. Ustaz ingat rancangan yang pernah famous kat Malaysia yang pakai topeng tu, apa nama tu? Apa tu? Mask Magician tu rancangan dia nama dia kan. Dulu saya minat juga tengok tu. Dia suka bongkar trik magician ni. Tapi bila orang tanya dia kenapa dia buat macam tu, sebab dia kata dia sebagai magician, dia dah tak mau tengok magic lama ni, macam silat mata yang same trick. Dia nak biar magician ni kreatif, fikirkan cara yang baru pula, buat trik baru yang orang tak pernah nampak. So bila dibongkarkan yang ni, orang kena fikir lain yang mana orang tak tahu. Magician akan come out dengan cara yang baru. Dan kalau kita tengok magic, kita akan kata macam mana dia hilang lah, macam mana dia boleh laju macam ni. So kita akan kata ini jin, ini syaitan itu real. Sedangkan cara dia buat tu trik. Kebanyakan daripada mereka trik. Kita tak nafilah, mungkin adalah sebahagian kat sana yang akan gunakan itu dan ini. Tetapi bayangkan level-level magician tu, kalau dia datang dekat tanah air kita ni, cuma janganlah pakai kod. Pakai macam mana je? Pakai macam Ustaz Nazim. Dia akan datang, lepas tu pegang sikit tasbih, bawa sikit asap bakhur, kemenyan tu kan. Buat muka serius sikit, pakai celak-celak. Orang akan kata subhanallah, macam mana Ustaz hilangkan benda-benda tu semua? Macam mana ini? Kita akan mudah tertipu. Itulah yang akhirnya cerita-cerita khurafat ni keluar. Cerita-cerita yang tak masuk akal. Saya ingat mungkin dalam slot-slot sebelum ni pun ada disebut tentang hadis-hadis la adwa wala tiyarah wala hammah wala safar. Hadis-hadis tu mesti selalu dibaca kan, tentang inilah kepercayaan khurafat yang ada pada masyarakat Arab dulu, yang Islam cuba nak benteras. Masa masyarakat percaya penyakit itu memang ada power, penyakit ini memang berbahaya, yang tanpa ada izin Tuhan pun dia boleh menjangkiti. Nabi cuba benteras kepercayaan tu, la adwa. Masa manusia percaya, binatang-binatang ni dia tahu tentang ilmu ghaib, dia tahu tentang nasib untung malang manusia. Nabi cuba untuk hilangkan kepercayaan ni, wala hammah wala tiyarah. Masa manusia percaya ada masa-masa tertentu ni dia boleh membawa bala, musibah, sial kepada kita, Nabi benteras. Nabi sebut la safar, kan tak ada sial pada bulan-bulan safar ni.
Sebab kepercayaan tu pada zaman Nabi, pada zaman jahiliah lagi dah wujud. Dan istilah khurafat, mungkin ada sebelum-sebelum ni sebut tentang hadis khurafat tu kan. Kenapa kita panggil sebagai khurafat? Ada pada zaman Nabi, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat At-Tabrani. Dan Nabi SAW sendiri sebut istilah khurafat ni digunakan kepada benda yang luar biasa. Bila ada lelaki daripada Yaman, Bani Udrah, satu masa tu dia disorokkan oleh jin. Kemudiannya bila dia lepas beberapa tempoh tu, dia balik kembali, dicerita balik benda-benda yang ditengok dekat alam jin tu. Orang kata macam ni tak masuk akal ni, ini hadis khurafat, ini hadis khurafah. Maksudnya khurafat, benda yang susah, tak boleh nak dipercayai. Bukan kita nak kata tak wujud benda-benda yang luar biasa ni. Dengan izin Allah boleh berlaku, especially bila disebut tadi tentang istilah-istilah keramat. Di sinilah banyaknya unsur-unsur khurafat yang berlaku. Keramat ni sebab apa? Keramat ni manusia cuba nak mendakwa dia ni orang yang saleh, dia ni orang wali Allah, dia ni orang yang tak ada masalah daripada sudut agama. Disebabkan hebatnya dia tu, ketakwaan dan kesalehan dia tu, Allah bagi dia keramat. Keramat ni kelebihan luar biasa. Saya dulu memang cukup minat dengan cerita-cerita keramat ni, Ustaz. Kalau di rumah saya ni masih ada simpan zaman-zaman saya kecil, zaman-zaman saya remaja, kisah-kisah apa wali-wali Allah. Saya baca tu memang khayal. Itu khayal ni lah istilah kita ambil perkataan tahyul. Tahyul tu datang daripada mana? Datang daripada masdar takhayyala. Bahasa Arab takhayyala, yatakhayyal, takhayyul. Benda yang imagine, suatu kepercayaan yang tak masuk akal, yang boleh beri manfaat, boleh beri mudarat. Saya berjilid-jilid suka baca cerita-cerita macam tu. Dan masa tak nafilah, sebelum saya belajar tentang sunnah, sebelum mendekati tentang ni, saya memang teringin nak ada super power tu. Betul, saya tak tipu. Saya baca, ada masa dulu beli kat Jafar Awas, ada buku-buku apa, buku hikmat apa tu kan. Baca tu kita apply tau. Lepas baca tu cuba panjat dinding. Panjat tu boleh dalam 3 langkah, jatuh kita dah rasa macam wow. Macam lebih daripada biasa kan. Dah rasa macam wow. Cuba disuruh baca waktu malam dekat ini semua, kita try buat. Nak try, saya berapa kali, setiap kali pergi laut cuba nak jalan atas air. Tak, lepas-lepas jatuh. Sebab masa cuti-cuti dulu, ayah kita bawa kita bercuti pergi laut. Memang saya cuba jalan atas air. Tak jadi. Kenapa? Sedih je masa tu kan. Aku ni tak wali lagi kan. Aku cuba apa Quran. Tak boleh. Aku dah zikir, tak boleh. Memang cerita-cerita macam ni manusia memang tertarik. Luar biasa. Dalam orang Arab pun sebelum ni mesti ada slot-slot tentang khurafat dekat Nusantara. Kita dah dengar lah dekat Tanah Air. Ustaz Nur pun dah tunjukkan macam mana khurafat-khurafat yang berlaku. Saya nak cerita sikit tentang khurafat yang pernah saya baca-baca lah dalam kitab-kitab ni. Ada kitab-kitab Arab pun dikumpulkan cerita-cerita yang luar biasa macam ni lah. Antaranya Jami' Karamatil Awliya Nabhani, Tabaqatul Awliya Asy'arani. Saya dulu baca cerita-cerita dia, memang seronok cerita dia, tak nafi lah. Sebab tu saya faham kenapa bila orang cerita pasal benda ni, ramai orang akan suka, seronok. Dan kalaulah saya ceritalah sebahagian daripada cerita-cerita yang ada dalam kitab-kitab ni tentang karamat luar biasa ni, saya rasa Johan buat kelakar pun tak sekelakar tu. Ada tak Johan? Kalaulah Johan ke siapa, abang yang concode tu, siapa nama? Concode Sabri Yunus buat, kalau dia buat kelakar mungkin kita tak gelak macam ni kita gelak baca kitab-kitab ni. Saya bagi sikit cerita yang saya pernah baca lah. Kadang-kadang tu nak menghiburkan hati kan, baca kan, buka jilid 2. Ada seorang yang dikatakan wali Allah. Biasa dia akan sebut nama dia, lepas tu dia akan sebut wa min karamatihi, sebahagian daripada keramat dia apa. So dia bagi tahu ada salah seorang tu nama dia saya tak ingat nama dia, tapi dia bagi tahu dia ada khawariqun mudhishah. Khawariq ni satu super power, mudhishah ni yang luar biasa. Dia ada satu super power yang luar biasa. Antara power yang diceritakan, dia boleh mengarahkan awan untuk menurunkan hujan. Bila dia nak hujan, turun. Kalaulah musim sekarang ni orang macam tu ada, kita memang nak kan. Dah musim kering, tak hujan, dia boleh panggil awan tu hujan-hujan. Dan siapa-siapa yang ada nak buat jahat pada dia, dalam kitab tu tulis, akan mati serta-merta.
So ustaz jangan sesekali niat jahat. Ya, baik. Mati serta-merta. Okey, itu bukan poin dia. Lagi satu, dia satu kisah yang diceritakan macam mana ada orang mati sebab nak buat jahat pada dia. Ada satu hari tu ada budak-budak lah, ramai kanak-kanak datang, yalah budak-budak datang ketawa kat dia sebab mereka ni bila gambarkan wali-wali Allah ni macam mana? Tak senonoh, tak pakai baju ke, apalah yang nampak selekeh. Jadi budak-budak ni suka ketawa kan. Mereka memang suka gambarkan wali Allah ni orang yang nampak pelik, orang tak suka lah apa ni semua. Tapi bila budak-budak tu ketawakan dia marah. Yang ini dia punya pitching apa? Dia punya tempat yang kelakar tu punchline. Nampak sangat. Saya ni bukan orang humor. Saya kalau tengok cerita kelakar tak boleh gelak-gelak. Lepas tu nak buat lawak pun tak reti. Tengok cerita yang kelakar pun, kenapa dia ni gelak, aku tak boleh gelak kan. So tak berapa tahu istilah tu. Tapi bila budak-budak tu ramai berpuluh orang tu datang gelakkan dia kata dipanggil malaikatul maut. Tapi disebut Azazil kat situ lah. Dia kata dipanggil malaikat maut. Lepas tu dia kata ayat dia yang saya kalau tak salah, dia kata illam taqbid arwahahum la'azilannaka min diwanil malaikah. Kalau kau tak cabut nyawa depa-depa ni, budak-budak ni semua, aku akan halau kamu, singkirkan kamu daripada malaikat kaunsil. Maksudnya dia kata dia boleh gertak malaikatul maut. Tengok, akhirnya ada juga yang ketawa bila saya ceramah. Susah tau nak buat lawak. Tapi saya cerita ni semua dah ketawa. Tengok, bukan saya yang ketawa kan, tapi cerita-cerita ni lah. Dia boleh kata kalau kau yang malaikat, kau tak cabut nyawa mereka ni, aku akan keluarkan kau daripada malaikat punya kaunsil tu. Lepas tu dia kata fa asbahu mauta ajma'in, mati semua serta-merta. Malaikat maut takut. Cerita-cerita ada orang yang tak makan tak minum 40 tahun. Ada cerita pasal orang tu dia ambil wuduk, dia solat, lepas tu dia tidur 17 tahun lama dia tidur. Dia bangun 17 tahun tu, dia terus solat. Wuduk dia tak batal pun. Power. Maksudnya apa? Dia tak tidur. Tengok cerita macam tu boleh kelakar kan? Belum sampai. Ada lagi satu cerita, saya teringat antara cerita-cerita yang menghiburkan hati. Ada seorang wali ni, ada bangsawan Syarif datang kat dia cari masalah. So powernya dia bila dibengang kat Syarif tu, dekat bangsawan tu, dia pegang kepala bangsawan tu, dicabut dengan tangan, biadi, dia kata dengan tangan dicabut. Sampai kan dalam cerita tu dia gambar tu yang saya macam kelakar, sebab dia kata mata orang tu tertengok-tengok tubuh dia yang dah terpisah, kepala dia tu kan, dia ngintai tengok badan dia tercabut. So dia pun insafkan bangsawan tu. Lepas orang tu dah insaf, dia pun bismillah, dia cantumkan balik. Terus dia terus bangun balik, dia ucap syahadah, lepas tu dia kata asyhadu annaka waliyullah, aku bersyahadah yang kau ni adalah wali Allah. Power ilmu cabut kepala, subhanallah. Kalaulah kita ada power tu, mestilah kita bukan wali. Dalam Karamatil Awliya Nabhani, ada dalam Tabaqat Asy-Sya'rani, Tabaqatul Awliya Asy-Sya'rani, ada seorang lelaki ni nama dia Ibrahim Al-Uryan. Tahu tak maksud Uryan? Ibrahim si bogel. Kenapa dia digelar, dipanggil sebagai Ibrahim si bogel? Sebab dia kata wa kana la yakhutubu illa uryanan. Sebab dia tak pernah bagi ceramah melainkan dia bogel. Waduh, semua saya tak boleh bayang. Jangan tuan-tuan. Orang akan kata gila ataupun wali. Bogel boleh jadi keramat, padu tak padu. Dan lagi satu kisah tu, dulu saya suka kisah-kisah tu. Dia ada orang tu, dia nak jumpa dengan seorang wali tu. Dia mengintai dekat rumah orang tu. Dia nampak wali tu dah bertapa 40 tahun tak salah. Lepas tu bila dia tengok sekali, dia nampak wali tu bertukar jadi binatang buas. Sekali lagi dia jenguk, wali tu dah berubah jadi fil apa? Gajah. Sekali lagi dia tengok, wali tu dah jadi budak-budak. Kita pun Masya Allah, dia ada kaji bunshin no jutsu ke apa tak tahu. Tapi ada lagi satu kisah, seorang wali tu di tengah berkhalwah. Dia digelar sebagai Abul Uyun. Abul Uyun ni orang yang ada banyak mata. Macam mana dia boleh dapat gelaran ni? Dia bukan sebab dia pakai spek mata. Tak.
Ada orang datang nak jumpa dia. Lepas tu bila dia datang masuk nak jumpa, tengok Abul Uyun ni tengah duduk terapung. Bila dia terapung tu, dia ada 7 mata. Saya pun tak tahu macam mana digambarkan mata tu kat bahagian mana, tapi ada 7 mata. So bila dicerita kat orang, orang panggil dia Abul Uyun. Ini cerita-cerita yang khurafat, yang boleh jadi mainan kepada orang-orang yang minat dengan cerita-cerita macam ni untuk tarik orang tu menyimpang, menyeleweng daripada ajaran Islam. Cuba kita cari cerita-cerita macam ni dalam kitab-kitab sunnah. Kita cari ada tak cerita-cerita ni dalam kitab-kitab hadis, riwayat para sahabat yang sahih, sahabat tabi'in. Kita tak jumpa. Tapi kita jumpa ada satu kelompok yang memang dia akan ajar pengikut dia 4 ni dulu, membina ketakasuban daripada khurafat-khurafat. First kali dia akan belajar, wali dia punya tok guru dia, tok syekh dia pergi solat kat Mekah sekarang. Sekejap lagi dia balik. Supaya kita macam subhanallah, ya wali ini akan selamatkan kita dekat akhirat, dia akan ditengok kita, jadi syafaat kepada kita. Dia nak bina ketakasuban itu. Sedangkan dalam Islam bukanlah kita dituntut untuk mencari keajaiban, bukan. Tak semesti seorang, kita tak menafikan karamat, kita tak menafikan wali Allah, tetapi tidak lazim, tidak semesti bagi seorang wali itu untuk ada karamat. Tak semesti. Tak semesti bagi orang saleh wali Allah itu mesti kena ada satu keajaiban. Tak mesti dia kena boleh solat Mekah malam-malam, esok pagi dia balik. Tak. Orang kita tertarik bila tengok makan kurma, subhanallah, ada nampak macam huruf Allah kat situ kan. Biji kurma tu tak buang dah, simpan, ini karamat aku. Orang kita kalau tengok orang tu mati senyum, terus cepat, subhanallah, husnul khatimah, ni orang soleh. Kita tak nafi, mungkin ada yang Allah nak bagi satu kelebihan melalui itu, melalui petanda ini. Tetapi nak hukum satu keajaiban tu sebagai petanda kepada segalanya, tak boleh. Sebab kita akan jumpa ada version dekat orang Kristian, pederi-pederi pun, yang meninggal muka dia macam senyum. Adakah kita nak kata ni subhanallah wali Allah juga soleh? Tak boleh. Ni baru kita nampak awan tu macam tulisan macam Allah Saat lagi Google je, orang putih pun ada dia punya cross punya version awan. Ni macam Jesus lagi dia beritahu. Kita tengok orang tu mati, meninggal, sakit, sengsara. Oh, ini mesti dosa ni, membuat maksiat ni, mati aksiden lah, mati segalanya. Tak semesti. Nabi SAW, tengok tak masa kita pernah dengar kisah Nabi SAW nazar, cuma sakitnya Nabi. Innalil mauti sakarat. Nabi mengadu sakit, sakaratul maut, sampai kan ada sahabat beritahu, lepas aku tengok kesakitan Nabi SAW menghadapi kematian, aku dah tak hukum sesiapa pun dah berdasarkan kepada kematian dia. Orang, jangan kita tengok orang tu mati mudah, ini confirm syurga. Kita tengok orang tu mati seksa, ini confirm neraka. Jangan. Benda-benda macam ni bukan untuk diukur dengan kepala kita. Tapi benda inilah masyarakat kita suka cari-cari. Sebab apa? Antara faktor utama dia adalah jahil, kejahilan, jahil tentang ilmu, tentang syariat Islam, jahil tentang Quran dan Sunnah. Sebab itulah Nabi SAW dalam hadis Abi Darda, Abi Daud, Nabi sebut, wa inna fadlal alim ala al-abidi ka fadli qamari laylatil badri ala sairil kawakib. Kelebihan orang yang berilmu itu berganda lebih daripada orang yang sekadar abid, orang yang sekadar hanya beribadah, yang tak cukup ilmu. Macam mana bulan purnama punya sinaran itu berbanding dengan cahaya-cahaya bintang yang kecil-kecil itu. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathu al-ilm. Para nabi mewariskan ilmu. Para nabi tak wariskan aspek zuhud, ibadah ataupun karamat itu dan ini, tetapi ilmu. Ilmu yang boleh membawa kita takut dengan Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Daripada ilmu ni kita akan tahu yang ini khurafat ataupun yang ini bukan. Kita gunakan panca indera kita, akal kita, ilmu kita untuk menilai yang ini memberi mudarat, manfaat kepada kita ataupun tak.
Allah sebut dalam Quran, qul la yusibana, surah Taubah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Tak ada apa, katakanlah tak ada apa yang boleh bagi kami musibah mudarat melainkan Allah sebagai pelindung kami, dan kepada Allah lah orang-orang beriman ini bertawakal. Dan surah Az-Zumar, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, siapa yang boleh timpakan kepada aku mudarat kalau Allah nak timpakan? Siapa yang boleh menahan daripada rahmat Allah kalaulah Allah kehendaki benda itu berlaku? Dan kepada Allah lah mereka ini bertawakal. Tengok dalam dua ayat ni Nabi sebut tawakal, tawakal, tawakal. Sebab tawakal inilah antara kunci untuk nak kita membebaskan diri kita daripada khurafat. Kita always ada Allah, 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 Allah. Kita nak rezeki, kita tak perlu datang kepada Ustaz Nur Darus minta tolong buat sikit magic untuk bagi saya duit banyak. No, kita ada Allah. Bila kita sakit, kita ada Allah. Dan inilah kalau kita nak faham hadis riwayat Al-Bukhari yang Nabi SAW bagi tahu akan masuk ke syurga nanti 70,000 orang yang mereka ini tidak dihisab dan tidak diazab. Siapa mereka itu? Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang tak melakukan jampi serapah, yang ada mentera-mentera yang syirik, yang khurafat. Orang-orang yang tidak melakukan rawatan besi panas. Besi panas ni orang tu ada sakit, dia tepek besi tu panas-panas, itu menyakitkan. Wala yatatayyarun, orang yang tak buat upacara tatayyur, yang burung-burung yang dia nak tengok ini sial ataupun tak sial, ini malang membawa malang ataupun tidak. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada mereka, kepada Allah lah mereka ini bertawakal. Upacara jahiliah ni semua disingkirkan. Sebab apa? Sebab mereka bertawakal kepada Allah. So tawakal, ingat pada Allah, serah pada Allah, itu kunci utama untuk kita membebaskan diri kita daripada khurafat. Kemudian kita kena hilanglah kepercayaan masyarakat yang banyak sangat khurafat. Kadang-kadang dalam filem pun banyak. Dalam filem ni kadang-kadang yang baik tu dia akan tulis sikit, semua yang dibuat ini semua adalah dusta, khurafat lah apa itu semua kan. Tapi kadang itu orang tak baca. Orang tengok filem ni masih lagi cerita-cerita. Apa cerita-cerita Melayu yang famous? Cerita-cerita hantu, cerita-cerita pawang-pawang, dukun-dukun. Orang kita memang suka cerita-cerita macam ni. Itulah yang menyebarkan lagi khurafat-khurafat dalam masyarakat, yang membuatkan kita takut kepada syaitan. Dan tengok ada orang kita dulu dia kata, dah maghrib ni, jangan bagi kat luar, nanti hantu culik, nanti hantu nyorok kan. Kita ajar anak kita untuk takut syaitan, sedangkan apa yang kita patut ajar, Nabi, kita kata sunnah Nabi ajar kita masa maghrib jangan keluar, jangan berkeliaran, sebab syaitan masa tu berkeliaran. Tapi kita akan balik kepada sunnah, walaupun benda ni nampak kecil, tetapi satu ajar kita takut syaitan, satu ajar untuk kita menjauhi syaitan. Menjauhi syaitan tak semestinya kita takut. Kan Islam ajar a'udzubillahi minasyaitanir rajim, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Doa yang saya baca tadi sampai magic Ustaz Nur Darus tak berjaya. Yang itu Islam ajar. So kita tak takut dengan magic, tak takut dengan syaitan, tetapi kita nak jauhi daripada syaitan. Sebab kita tahu syaitan ni mudarat dia sekian. So yang itu kita kena elak. Dan kemudian kita dalami ilmu hadis. Ini penting Ustaz. Orang yang belajar hadis jarang mereka ini akan terjerumus dalam khurafat-khurafat ni. Kenapa? So orang belajar hadis ni dia akan belajar untuk kritis. Orang yang belajar jarh wa ta'dil, orang belajar ulumul hadis, apa-apalah cabang-cabang ilmu hadis tu, dia akan kritikal, ni sahih tak sahih, ini betul tak betul, kalau betul kenapa, kalau tak betul sebab apa.
Itu yang dikatakan Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kata-kata dia masyhur, idza ra'aital hadith yubayinul ma'qul wa yukhaliful manqul wa yunaqidul usul fa'lam annahu mawdu'. Kalau kamu nak tengok neraca guideline hadis tu palsu ataupun tak, tengok hadis-hadis yang nampak bercanggah, yang pelik, usul agama, ni ma'qul ni, benda-benda yang tak masuk akal, benda-benda yang menyalahi dengan mangkul nas-nas hadis-hadis yang jelas, maka kita gunakan panca indera kita untuk nilai balik perkara-perkara ini supaya kita tak terjerumus dalam khurafat. Dan yang paling penting sekali untuk kita jauh daripada khurafat, buangkan sifat at-ta'assub dan juga ghulu fis salihin. Ekstrim ta'assub tu kepada orang-orang yang kita rasakan dia sebagai orang-orang yang saleh, orang-orang yang kita rasakan sebagai wali. Yang itu yang paling mudah. Ustaz Nurdarus tadi sebut macam mana cara mereka nak main kita punya mind supaya dia boleh percaya apa yang kita cakap, supaya dia boleh terima apa yang kita cakap. Melemahkan akal kita dan juga membina dia punya ta'assub tu supaya orang tu boleh terima. Tapi walaupun saya ni kurang cerdik, tapi saya berjaya menggagalkan salah satu daripada trik tersebut. Tak sengaja, tapi salah ikut arahan. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, fadhal. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Kamilin yang telah pun memberikan kepada kita beberapa kesimpulan tentang perkara-perkara yang boleh membawa kepada khurafat dan bagaimana untuk mengelakkan khurafat dan juga penyelewengan Quranian ini, antaranya mengelakkan ta'assub, mengelakkan kejahilan, dan akhirnya akan membawa kita menjadi orang yang kritikal dan mencari kebenaran. Saya nak terus kepada yang terakhirlah, kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nurdarus, tentang bila kita berusaha untuk nak mempertikatkan kerohanian, kita tak boleh menafikan apa yang disebutkan sebagai talbis al-iblis ataupun belitan iblis ataupun tipu daya yang telah dilakukan oleh iblis dan juga syaitan laknatullah. Jadi sebagai nasihat kepada kita semua pada malam ini, apakah nasihat Ustaz dalam nak memastikan bahawasanya apa yang kita usaha untuk mencari-cari jalan mempertingkatkan kerohanian kita itu akhirnya tidak membawa kita terjerumus kepada talbis al-iblis ataupun belitan syaitan? Tafadhal. Syukran Ustaz atas soalan. Ana ada berapa minit Ustaz? 11 Masya-Allah. Baik. Kalau saya minta izin untuk tambah sedikit penjelasan kepada apa yang berlaku tadi itu. Kalau kita lihat dekat Malaysia ni, ada beberapa syekh-syekh tarikat ni dia suka buat ramalan. Ini juga salah satu cara untuk mereka tanam dalam minda masyarakat bahawa mereka tahu yang ghaib pada masa hadapan. Contoh, pada tahun sekian-sekian akan berlaku sekian-sekian. Bila tak jadi, dia akan senyap. Dia akan kata, oh mungkin kita tak istighfar cukup, Allah tukar rancangan. Tapi bila jadi, dia akan buat apa? Dia akan canang satu kampung. Ini teknik penting. Dia akan terus buat ramalan. Tak apa, kita campak 10 ramalan. Kalau satu berlaku, satu itulah kita canang bahawa syekh kita ni wali Allah, ada karamah. Hati-hati dengan teknik ni. Kemudian mereka juga akan gunakan teknik menggunakan bahasa kabur. Contoh, dia akan beritahu awak, ni tak lama lagi akan ada sesuatu berlaku ni. Umum tak kenyataan tu? Kahwin pun sesuatu berlaku, kan? Aksiden pun sesuatu berlaku, stock market jatuh pun sesuatu berlaku. Jadi bila dia campak satu kenyataan umum macam tu, nanti murid sendiri yang akan kaitkan. Dan murid akan kata, hebat guru aku, dia tahu ada sesuatu akan berlaku. Ini ketidakcerdikan murid lah, kan? Yang akan mengaitkan dan akhirnya dia akan canang, guru aku ni kau jangan main-main. Dan lagi satu perkara, ini salah kita, salah mangsa. Bila skamer-skamer agama ni menunjukkan sesuatu yang luar biasa, kadang-kala trik tu simple je dan kita dah kena tipu. Bila orang tanya, betul ke kau nampak? Betul, aku tak nampak pun dia tipu. Betul, Ustaz Nur tadi tak ada tukar pun kepala botol tu. Betul, aku tengok pisau dah tu dua-dua belah tajam. Sebab apa kita akan pertahan? Sebab kita tak nak didakwa bodoh. Maka kita buat cerita untuk pertahan skamer tu.
seolah-olah apa yang dia buat tu tulen betul. Padahal kita yang tak berhati betul-betul. Kita yang terlepas pandang, kita yang kena tipu. Jadi lebih baik jujur. Ya betul, saya kena scam, saya kena tipu. Waktu tu saya tengah khayal, saya tengah malas nak fikir, dia pun datang tiba-tiba macam tu, saya percaya lah Ustaz. Okey, lebih baik mengaku daripada mengelak daripada dituduh tidak cerdik. Sebab kalau kita tak mengaku, orang lain akan jadi mangsa lagi. Okey, itu sebagai komen sikit dan saya nak jawab soalan Ustaz. Ringkas saja. Baik, bila sebut cari jalan kerohanian ni, kita cari apa sebenarnya sahabat-sahabat? Semua yang saksikan ni secara online dan semua berada di sini, kita cari apa sebenarnya? Jalan rohani ni. Kita cari penyucian jiwa, betul? Kalau dalam bahasa yang istilah sikit, kita kata tazkiyah secara sunni. Tazkiyah secara sunni ni cari apa? Dua je saja. Pertama sekali, kita nak buang al-wahn, buang cinta dunia dan takut mati. Betul? Apa Rasulullah SAW kata? Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Betul? Cinta kepada dunia adalah kepala segala kesalahan. Jadi nak menyucikan jiwa, kita buang cinta kepada dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tanam dan kita hiasi diri kita dengan sidqut tawajjuhi ilallah. Sungguh-sungguh nak Allah. Ini kita tanya diri kita masing-masing. Nak apa dengan dunia ni? Kita nak apa dalam jalan kerohanian ni? Kita nak rasa hebat? Nak orang pandang kita suci? Nak orang pandang kita mulia? Atau kita nak jujur dengan Tuhan? Apabila kita berduaan, berseorangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa detikan-detikan hati kita? Adakah makhluk masih termasuk di dalam minda kita? Adakah kita telah faham makna ikhlas yang sebenar-benarnya? Itu. Sebab kadang bila sebut jalan rohani ni, orang fikir benda-benda lain. Rohani ni penyucian jiwa, nak jadi ikhlas, nak sungguh-sungguh dengan Allah. Itu betulkan dulu. Dan semua orang kena cari jalan kerohanian, betul? Seperti yang saya katakan pagi tadi, tazkiyah adalah fardu ain bagi semua orang. Buang riak, buang ujub, buang takabur, belajar ikhlas, itu fardu ain bagi semua orang. Bukan pilihan. Betul? Setuju tak? Kepilihan? Tak, bukan pilihan. Kita semua kena buat penyucian jiwa. Itu yang pertama. Nombor dua, belajar dari banyak guru kalau boleh. Sebab bagi orang yang belajar dari banyak guru, kalau guru dia tu menyimpang, ada guru lain yang boleh membetulkan. Geng-geng ajaran sesat ni, dia suka tangkap awak dan sempitkan awak pemikiran dengan kata belajar saja daripada saya, jangan percaya orang lain. Ni semua geng Dajjal, ni semua penipu, ni semua ulama syariat. Bila awak belajar daripada ramai guru, bila dia duk mengepek, guru lain akan datang menyelamatkan. Paling tidak pun awak dengar ceramah, awak boleh buat perbandingan. Begitu juga dengan aliran-aliran yang berbeza. Pastikan awak terbuka untuk bermuzakarah, untuk berbincang, supaya kalau tersilap, paling tidak ada orang tegur, paling tidak kita dah dengar perspektif yang berbeza untuk kita betulkan pendirian kita. Dan yang terakhir sekali, apapun yang berlaku, jangan izinkan guru-guru awak untuk putuskan hubungan awak dengan orang sekeliling awak. Bila dia berjaya putuskan hubungan awak dengan orang sekeliling awak dengan menuduh yang macam-macam, maka kalau awak dah termasuk dalam ajaran sesat tu, hampir mustahil untuk awak keluar. Jadi seruan saya kepada mereka-mereka yang menyertai ajaran-ajaran yang pelik-pelik, yang dia sendiri ada detikan hati macam pelik aja ajaran guru aku ni, cuba ingat, kalau dia kata jangan campur keluarga awak, jangan bincang tentang agama dengan ustaz awak, jangan tanya imam masjid awak, ini semua tak boleh pakai, mereka semua dibayar gaji, mereka semua ni adalah geng-geng Yahudi. Kalau guru awak jenis yang macam tu, larikan diri awak seperti awak melarikan diri daripada singa. Sebab dia nak tangkap awak, dan dia nak perangkap awak dan ikat awak, dan nak menjadikan awak taksub hanya kepada diri dia. Okey? Jadi orang yang akan selamat insya-Allah yang ramai guru yang boleh buat perbandingan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nurdurus yang telah memberikan satu penutup yang begitu baik kepada kita semua. Dan insya-Allah sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Azza wa Jalla memberikan kita laluan yang baik untuk menuju kepadanya. Dan ingatlah kita tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebutkan tentang hari akhirat, di mana hari yang tidak akan memberikan manfaat kepada kita akan harta benda kita, demikian juga anak keluarga kita dan sebagainya, melainkan mereka man atallaha biqalbin salim, melainkan mereka yang datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang tenang,
jiwa yang selamat, selamat di atas manhaj yang telah ditentukan oleh Alkitab dan juga As-Sunnah baginda Nabi SAW. Sehingga itulah sahaja sebuah seringkas perkongsian kita pada malam ini, yang mana saya tidak dapat untuk membuka ruang diskusi di antara kita pada malam ini atas kekangan waktu dan juga keperluan, dan insyaAllah semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan. Sahabat-sahabat yang mungkin ada soalan boleh terus lepas daripada ini direct dengan panel kita insyaAllah ta'ala. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.